kubur sahabat di China, ada kubur sahabat di India. Itu membuktikan bahawa Islam ni agama yang paling sosial dalam maksud yang sebenar lah. Kadang kita sebut, bila sebut sosial ni, kita punya connotation negatif. Budak tu sosial, kan? Sepatutnya baguslah sosial, kan? Dan kita kena socialize. Orang Islam ni kena socialize, barulah dakwah kita sampai. Ini tidak, kita berdakwah sama-sama kita, kan? Kita duduk sembang pun sama-sama orang Islam. So bagaimana dakwah nak sampai kepada orang bukan Islam? Betul? Saya sendirilah, sama-sama kita reflect. Dalam hidup kita ni 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita hidup ni, berapa kali kita dakwahkan Islam kepada kawan kita yang non-Muslim? Baik Cina ke, baik India ke, baik orang putih ke, baik orang hitam ke? Berapa kali? Dulu saya pernah masa sekolah-sekolah dulu keluar tabligh, dakwah tabligh, tahu kan? Tabligh. Nak keluar 3 hari, 10 hari kan. Masa saya pergi Pakistan tahun 2000 pun saya pernah keluar 20 hari. Cerita pengalaman sikit. 20 hari masa tu saya keluar, dipanggil ada satu jemaah ni, jemaah pedal. Jemaah pedal ni jemaah jalan kaki. Pedal tu basikal lah. Tapi maksudnya jemaah jalan kaki. Cara dia macam mana? Bukan jalan kaki kali 5 kilo, bukan jalan kaki terus 5 kilo. Nak pergi satu tempat, dia naiklah taksi sampai satu tempat, sebagai contoh kat Clayton, kan? Nak sampai ke mosque, Bedouin Mosque tu dia jalan kaki, jalan kaki sampailah Bedouin Mosque. Kemudian nak pergi satu tempat yang lain, so nak pergi ke Dandenong punya mosque, naiklah train sampailah Yaraman, sebagai contoh. Tu jalan kaki sampailah. Jadi mereka ni berdakwah kepada golongan orang Islam. Sepanjang saya punya pengalaman saya lah, mereka berdakwah kepada orang Islam sahaja. Mungkin ada yang saya tak jumpa, tapi kebanyakannya kerja mereka adalah istilah dia islah, memperbaiki keadaan atau situasi orang Islam. So di mana konsep kedua, iaitu konsep dakwah yang Nabi buat. Nabi dakwah kan, di peringkat awal dakwah di Mekah pun Nabi dakwahkan golongan non-Muslim, orang bukan Islam. Saya bukan nak merendahkan jemaah dakwah tabligh, tidak. Kerja mereka very tremendous. Kalau kita siapa yang ada peluang boleh keluar 3, 4, 5 hari. Di situ amalan dia jaga banyaklah benda-benda yang kita boleh jadikan contoh. Sembahyang tahajud tu tiap malam, baca Quran, zikir dan sebagainya. Tapi saya nak sebut dalam konteks tadi. Sama juga kita, dalam hidup kita, selagi mana tidak terlaksananya dakwah kepada non-Muslim, selagi itulah kita berhutang kepada Nabi SAW. Nabi kata, balighu anni walau ayat, sampailah kepada aku walaupun satu ayat. Bukan hanya kepada orang Islam sahaja, lebih luasnya konteks dakwah golongan non-Muslim. Dia orang non-Muslim ni sebenarnya dia tertunggu-tunggu orang Islam menceritakan tentang the beauty of Islam kepada mereka. Tapi kadang-kadang kita rasa takut lah. Cerita pasal Islam ni kan, dia tanya soalan tak ada jawab pula, kan? Tanya soalan-soalan yang pelik. Baru ni ada 2-3 orang tanya saya tentang apa, bila orang tanya tentang, khususnya muslimat lah, bila orang putih tanya kenapa you pakai tudung, amat lagi musim sama ni, pakai tudung letup, kenapa kau pakai tudung, kan? Jadi dalam konteks kefahaman di barat, pada mereka itu satu benda yang apa, menekanlah operation, kind of operation, menekan ataupun menindas golongan wanita. Jadi kalau orang tanya kita, macam mana kita nak jawab? Kalau nak jawab berdasarkan kepada faith, berdasarkan kepada ajaran agama ataupun teks-teks Quran ataupun hadis, mereka tak nak terima, kan? Macam mana kita nak jawab kalau orang tanya? Terus dah pasti kita kena bersedia lah, kan? Kalau orang lelaki tak ada masalah, lebih kurangnya kita punya pakaian. Tapi orang perempuan, kenapa you pakai, contohnya baru ni Ustaz Zain ada cerita, dia pergi ke dia pergi shopping kat Coast dengan apa, anak yang kecil tu. Jadi ada orang argue, kenapa you anak yang masih kecil ni you paksa dia untuk pakai tudung, kan? Itu dia punya paradigm lah, dia punya scheme of thought dia macam tu. Dia macam mana kita nak twist dasarkan kepada, mungkin kita pakai logik dan sebagainya lah. Tapi at least kita ada persediaan. Kalau orang tanya, kita boleh jawab. Kalau sama-sama orang Islam, kita boleh guna lah dalil. Tapi orang yang sebagai contoh, kalau orang yang tidak ada agama, kita kena banyak menggunakan
Reason. Okay, jadi orang muttaqi ni dia ada ciri yang ketiga tadi, infak daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa infak dan pengorbanan boleh disumbangkan? Tengok, kadang-kadang satu kesalahfahaman kita bila sebut membelanjakan, Allah Ta'ala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay? Allah Ta'ala tak sebut secara direct harta dan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka belanjakan. Okey, so rezeki itu boleh berlaku dalam banyak bentuk. Okay, disebut kat sini, infak boleh disumbangkan dengan harta benda, jiwa raga, bahkan dengan apa sahaja yang sesuai dengan masa, tempat dan keadaan. Harta benda, pangkat, kedudukan dan ilmu pengetahuan, ada tempat dan waktu yang sesuai untuk diinfakkan. Okey, jadi infak, konsep infak ni bukan hanya tertentu kepada wang ringgit sahaja. Okay, kalau kita tak ada duit, kita tidak diberikan keluasan rezeki dalam bentuk wang ringgit, kita boleh infak dalam bentuk disebut kat sini jiwa raga. Terbukti kalau kita baca kisah-kisah para sahabat, mereka yang tidak diberikan keluasan di sudut harta benda, mereka tidak mampu untuk pergi berjihad, berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kami nak pergi berjihad, tapi kami tidak ada kemudahan. Kami tidak ada bekalan. Sampai mereka menangis-nangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masanya bila kelengkapan itu tak cukup, Nabi terpaksa tolak. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu, kami nak pergi tu berperang. Bila tak cukup kelengkapan, Nabi terpaksa tolak. Kamu terpaksa tinggal di Madinah, sebab kelengkapan kita untuk tampung kamu tak cukup. Sampai nangis-nangis. Kan? Ada di kalangan sahabat yang mungkin harta benda dia lebih, mereka akan tampung, mereka akan cover. Tapi itu yang berlaku. So maknanya kita ni, apa sahaja benda yang dalam bentuk rezeki bukan hanya rezeki material, apa sahaja rezeki yang ada dalam diri kita, kemahiran. Apa ada kemahiran yang ada dalam diri kita? Kita kena infak. Masa disebutkan sini, jiwa raga, bahkan masa, harta benda, pangkat, kedudukan dan ilmu pengetahuan. Kalau siapa yang pandai baiki kereta, kan, dia tak ada duit kan? Mana nak bagi duit $50, $1, tapi dia pandai baiki kereta, kan? Walaupun kerja dia accountant, bagi contoh Farid kan, dia punya kerja dia by profession accountant, tapi mari dekat Kelantan ni jadi mekanik kereta. Walaupun mungkin tak ada CJ, tapi kita percayalah. Setakat ni tak ada kereta yang meletup lah bila sampai lagi. Kan? Maknanya kita kena fikir dalam diri kita ni apa kemahiran, skill yang ada dalam diri kita yang boleh kita infakkan. Siapa yang boleh bercakap, boleh bagi training, kan? Siapa yang boleh masak sedap, kan? Itu skill tu. So skill ni, cuba kita fikir bagaimana nak relate dengan ayat ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru ni kita buat projek. Ni saya nak bagi satu projek. Projek apa dia? Fundraising pun ni kan. Itu tak pakai skill sangat. Cuma skill mungkin nak. Mungkin kita boleh buat. Kita buat satu, saya dah bincang dengan Afiq pun ni. Kita buat satu lunch buffet. Buffet lunch. Siapa yang pandai masak di kalangan dalam masyarakat kita ni, masak sesedap-sedapnya. Okay? Dan kita kena yuran lah. Kita ambil satu hari, kita buat lunch buffet. Siapa masuk tu makan apa saja yang kamu nak, sampai pecah perut. Tapi bayarlah kita kata $10 ataupun $15 per person kan. Kalau kita dapat 100 orang, dapat 1,500. Dan semua itu kita tak ambil untung, kita tak ambil kita tak ambil bayaran lah untuk kos tu. Semuanya kita infakkan, mimma razaqnahum yunfiq. Kita infakkan kepada pembinaan masjid Bedu. Salah satu cara. Skill yang kita ada, kita gunakan untuk yunfiqun. Sebab tu kadang-kadang bila kita fikir nak infak ni, mesti ada duit, kita akan pening kepala. Sebab duit kita ni nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar bil, nak bayar kan. Jadi infak untuk dalam bentuk duit, untuk infak dalam bentuk duit agak terhad. So kita carilah cara-cara lain, skill yang kita ada, kemahiran yang kita ada untuk kita infak.
cadangan itu satu projek kan. Okay. So 3 ciri. Yang ke seterusnya sikit lagi. Saya baca dahulu. Iman para muttaqin ialah iman yang lengkap, sempurna dan menyeluruh, bukannya iman yang terbatas kepada setengah nabi dan rasul sahaja. Iman kepada hari akhirat pula ialah iman yang teguh dan tidak menerima sebarang keraguan. Ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin kepada hari akhirat. Yaitu ciri yang keempat. Yang pertama, beriman kepada para nabi. Bukan hanya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang diutuskan. Okey. Beriman kepada Allah masih belum sempurna tanpa salat dan zakat, yang diikuti dengan beriman kepada Nabi SAW dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Saya lupa nak sebut tadi sikit. Soal infak tadi, kalau berdasarkan kepada ayat ini, mimma razaqnahum yunfiqun, ia termasuk infak yang wajib dan infak yang sunat. Termasuk infak yang wajib maksudnya zakat, dan termasuk infak yang sunat sedekah apa saja yang kita beri. Itu maksud wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Jadi sempurnanya kena kita beriman kepada para nabi dan rasul. Back in mind, dan kembali kepada surah Al-Baqarah ni, latar belakang surah Al-Baqarah ni turun address masyarakat Madinah. Okay, masyarakat Madinah ni, kalau kita baca sebahagian daripada tafsir, mereka mengatakan orang yang beriman kepada Nabi SAW ni ada dua kelompok ataupun dua jenis. Yang pertama, yang mereka zaman dulu, zaman sebelum beriman tu, mereka ini syirik, ada sembah berhala. Okey. So selepas datang risalah Islam, selepas datang dakwah Nabi SAW, mereka memulai Islam. Yang asal mereka ini sembah berhala ataupun menganut agama syirik. Golongan kedua adalah golongan yang telah beriman, tetapi mereka beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Ini disebut sebagai ahlul kitab. Okey. Ahlul kitab ni ada di Mekah dan ramai di Madinah, khususnya di kalangan orang Yahudi. Sebahagian juga ada Nasrani, orang Kristian. Okay. Jadi ayat ini sebahagian ulama tafsir mengatakan ayat ini khusus Allah Ta'ala address kepada golongan yang kedua ni. Itu golongan yang beriman kepada Nabi SAW. Sebelum itu mereka beriman kepada Nabi-Nabi sebelum itu. So maknanya, untuk sempurna iman kamu, walaupun kamu dah ahli kitab, untuk sempurna kamu kena beriman dengan Nabi SAW. Ada satu kisah seorang sahabat nama dia Adi bin Hatim. Pernah kenal lah Adi bin Hatim. Orang Melayu ramai letak nama Adi ya. Adi bin Hatim ni asal dia Kristian, ahli kitab. Yang sebelum dia masuk Islam, dia ni Nasrani, ahli kitab. So sekali dia bila masuk Islam tu, dia sembang-sembang dengan Nabi SAW. Dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang Kristian sebagai satu golongan yang menyembah para pendeta mereka? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ruhban ni, para pendeta. Ittakhadhu ahbar ni scholars, para ulama mereka lah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka mengambil scholars dan juga orang alim dan pendeta mereka sebagai arbaban, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Okey. Jadi Adi bin Hatim tanya Rasulullah, Rasulullah, kenapa Quran sebut macam tu, sedangkan kami dalam agama Kristian, kami tak sembah. Dulu dia kata masa saya dulu, saya agama Kristian, saya tak sembah padri. Saya tak sembah para pendeta orang alim kami. Kenapa Quran sebut macam tu? Maka Nabi SAW jawab balik. Nabi tanya, okay, betul kamu tidak sembah secara darat, tetapi adakah masa kamu Kristian dahulu perkara-perkara yang diharamkan oleh agama Kristian tetapi dihalalkan oleh padri-padri kamu ikut? Dia kata ya. Adakah perkara-perkara yang halal dalam agama Kristian tetapi diharamkan oleh padri-padri kamu ikut? Ya. Adi jawab. Maka itulah salah satu bentuk worshipping